Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya cakap? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. First of all, saya Fauzi Muhammad daripada Unit Kecemerlangan Bakat Bahagian Kompetensi dan Peningkatan Kerjaya JPPKK. Pertamanya, saya menyampaikan salam daripada Pengarah Kanan Kompetensi dan Pengarah PKPK. Pengarah Kanan Kompetensi kita Cik Rosli Yahya dan pengarah BKPK kita Puan Jamaliah binti Ahmad. Sepatutnya mereka bersama pada pagi ini, tapi last minute ada mesyuarat JKPA dan JPAK pada hari ini, dan saya rasa begitu juga dengan pengarah-pengarah daripada institusi. Jadi saya telah diamanahkan untuk meneruskan sesi taklimat ini, dan kita tak ada pembukaan lah, kita straight to the point, kita straight kepada kita punya core business lah untuk menyampaikan intipati apa yang terkandung dalam kita punya garis panduan yang telah diedarkan kepada pihak institusi. Okey, untuk makluman, pagi ini saya akan membuat pembentangan sedikit mengenai panduan JKPPI, dan kemudian kita akan ada sesi soal jawab. Kalau ada yang tak clear, boleh diketengahkan supaya kita dapat memberi penerangan yang dapat membantu semua pihak. Dan kemudian kita akan stop rehat, dan pada jam 2.30 petang ni kita akan bersambung balik untuk panduan SIP 2021. Okay, kita buat dua sesi ni sebab kita menjangkakan akan ada peserta yang akan keluar masuk lah. Yang mana petang ini mungkin mereka yang terlibat secara langsung dengan latihan akan boleh ajak ramai-ramai masuk, tak ada masalah. Okay, supaya perkara ini jelas, dan mungkin kalau nak ajak ketua jabatan masuk pun tak ada masalah. Kita pakai website ni boleh cater sampai 1,000 ke surat saya partisipan. Dan untuk makluman, kita juga record sesi ni, dan insyaAllah nanti kita akan bagi link kepada video pembentangan ni supaya boleh dirujuk semula lah sebarang pertanyaan dan juga clarification yang kita beri. Okey. Okey, modus operandi kita, nanti dengar dulu apa yang saya explain. Saya harap masa sesi pembentangan saya nanti semua boleh mute-kan supaya tidak ada gangguan, dan dengar dulu dan catat mana-mana yang perlu nak bertanya. Kemudian kita akan buka sesi soal jawab pada insyaAllah pada pukul 10.30. Masa tu kita on lah untuk kita berkomunikasi.
Okey, dan macam mana saya akan buat pembentangan? Saya akan menggunakan betul direct buku panduan tadi. Okey, buku panduan yang kita dah edarkan tu kita akan go page by page. Saya ada bertanya kepada beberapa rakan yang sebenarnya ramai tak sempat nak baca lagi. Jadi saya tak ada buat slide lain. Takut nanti bercanggah pula. Jadi kita akan pakai buku tu terus. So kalau apa-apa kita refer direct kepada buku tu, page berapa dan apa yang tidak jelas. Okey, di akhir sesi nanti, mungkin dalam petang ni ataupun tengah hari nanti, kami akan edarkan surat kepada pengarah institusi melalui WhatsApp group pengarah. Okay, pengarah kami akan hantar untuk pencalonan 2 orang setiausaha bagi JKPBBI. Kami akan bagi file dalam Word supaya tuan-tuan dan puan-puan senang nak isi siapa butiran 2 setiausaha tadi, kemudian minta print ataupun nak guna digital scan, nak guna digital signature, sign pengarah dan hantar kepada Encik Muhammad Naim. Nanti dekat situ dah tulis dah. Cantiknya kalau nak mudah WhatsApp je, sebab sekarang ni kita dalam proses email baru ni. Okay, takut berlaku server down dan sebagainya. Kalau nak mudah nanti PM saja kepada Encik Muhammad Naim. Okay, nanti 2 setiausaha ni rakan saya, sahabat saya, Cik Muhammad Kamal, Cik Ahmad Kamal, TP daripada unit ISIS akan buat satu sesi khas untuk mereka pula. Satu training session kepada setiausaha-setiausaha untuk menggunakan menu JKPPI. Okay, jadi kalau ikutkan jadual kita, kita akan bermula taklimat pada pukul 10. Saya bagi ruang lagi kalau ada sesiapa yang belum masuk dan sebagainya, kita tunggu dulu sebab mungkin ada orang dia very particular dengan time, dia akan ikut ngam-ngam dengan kita punya jadual tu. Jadi insya-Allah penerangan taklimat nanti saya akan buat bermula tepat pada jam 10 pagi. Jadi untuk kehadiran, ada masa sikit ni, kehadiran boleh diisi, siapa yang tak isi lagi, dengan ambil kad link di ruang chat. Suara tak dengar, suara tak dengar. Memang saya mute sekejap. Saya kata kita akan start pukul 10. Saya bagi ruang, saya bagi masa kepada mereka yang masih belum daftar untuk daftar kehadiran mengikut link yang disediakan di ruang chat. Okay, kita relax sekejap. Dalam pukul 10, insya-Allah kita akan start pembentangan lah. Dan untuk pembentangan saya akan menggunakan buku panduan yang telah kita edarkan. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh merujuk kepada buku itulah sepanjang sesi taklimat yang kita berikan. Okay, saya mute dulu
Ada suara, tak ada suara. Link GP tu dah. Okey, ada permintaan supaya saya bagi balik buku panduan tu. Ada yang tak dapat lagi buku panduan ni. Nanti tim saya akan bagi link dia dekat dalam chat ni supaya boleh ambil dekat situ untuk garis panduan tu. Untuk link kehadiran tu kita dah masukkan dekat chat. Okay, siapa yang baru masuk boleh masuk kat situ. Okay, nanti kita akan bagi juga link untuk download garis panduan. Dia ada dua-dua garis panduan kat dalam tu.
Okeylah, saya rasa masa pun dah ni. Seperti yang kita janjikan, insyaAllah saya akan mulakan pembentangan ataupun kita akan go through page by page kita punya panduan tu sekarang. Okey, boleh nampak kita punya panduan ni. Okey, siapa yang tak dapat lagi panduan tu, nanti tim saya akan sharekan link dekat chat, dekat ruang chat untuk boleh download lah. Okey, yang ni tak ada apa sangat, semua depan ni, prakata dan sebagainya. Okey, kandungan, kalau kita tengok kat sini, kita ada pendahuluan, latar belakang, dan penubuhan jawatankuasa pembangunan profesionalisme berterusan institusi, keahlian dan mesyuarat dia, penyaluran maklumat. Kemudian kita ada topik untuk menggunakan menu JKPBI dalam ISIS, kesimpulan, dan kita ada lampiran A, format perakuan JKPBI bagi pensyarah yang telah menyempurnakan sakutan industri, dan lampiran B, panduan teknikal ISIS dan carta ahli prosedur. Jadi untuk taklimat pada hari ini, kita tak akan sentuh bab panduan teknikal ISIS sebab yang ni akan dibuat oleh Cik Ahmad Kamal, oleh tim ISIS bersama dengan setiausaha JKPBI yang dilantik dari setiap institusi. Okay. Jadi pendahuluan, saya rasa tak ada apa sangatlah pendahuluan ni. Saya rasa tak baca kot. Yang ni boleh baca sendiri. Dan yang penting kat sini, panduan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. Maksudnya bermula pada 1 Januari 2022, garis panduan ini start efektif lah. Okay. Yang ni latar belakang ni, the literature je. Gist yang penting kat sini ialah pada masa sekarang ni kita ada mohon yang baru masuk tolong mute supaya tidak mengganggu yang lain-lain, rakan-rakan yang lain. Okey, pada masa ini kita ada lebih kurang 14,737 perjawatan PKK dan semua institusi kita. Okey, daripada 14,737 perjawatan ni, 10,974 adalah PPPT, lebih kurang 75%, dan kita ada pelbagai lagi skim-skim yang lain. Okey, jadi salah satu tugas ataupun salah satu tanggungjawab ketua jabatan, ketua jabatan ni dia merujuk kepada, kalau di JPPKK adalah ketua pengarah JPPKK dan di institusi adalah pengarah-pengarah institusi masing-masing. Itu adalah maksud ketua jabatan kalau mengikut kepada perkeliling. Dan ada satu perkeliling yang sebenarnya dah lama keluar tapi kita tak berapa perasan, iaitu perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005. Tajuk dia Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam, DLS-MSA. Okey, kita dalam DLS-MSA ni dia ada dua benda yang kita kena tengok. Yang pertama, kita kena melihat dari segi semua perjawatan yang kita ada supaya tidak ada warga kerja yang tertinggal dalam sebarang agenda latihan. Okay, so kita tidak, bila kita keluarkan panduan untuk JKPBI ni, dia bukan untuk DH sahaja, tetapi untuk semua skim-skim yang lain. Senang cakap, untuk membantu ketua jabatan, which is dalam konteks institusi, pengarah institusi masing-masing. Sekiranya berlaku ada datang audit, ada APEC dan sebagainya, ini adalah kita punya intervention berstruktur untuk memastikan kita semua kita punya kaki tangan warga kerja kita mempunyai perancangan pembangunan profesionalisme yang berterusan. Okay. Dan dekat sini juga kita ada KPI. Okay. KPI ini sebenarnya dia ada dua lah. 1% warga kerja menghadiri latihan dalam tahun semasa. Okay, yang ini sepatutnya kalau mengikut DLS-MSA tadi, DLS-MSA, okay, sepatutnya 7 hari setahun.
Okey, tapi disebabkan oleh COVID, Kementerian KPT melalui surat rujukan KPT.500-8/1 bertarikh 12 Ogos 2020 telah menurunkan sasaran tersebut kepada sekurang-kurangnya 3 hari sahaja. Okey, sebenarnya penurunan daripada 7 hari ke 3 hari ini adalah bersifat sementara sehinggalah satu arahan baru dikeluarkan. Tapi kalau ikut perkeliling sebenarnya 7 hari. Okey. Dan yang kedua, yang ini khusus untuk PPPT iaitu peratus pensyarah bagi kursus teras bidang di institusi yang memiliki kemahiran industri pada tahun semasa. Ini saya rasa kita dah berbincang panjang lebar dalam pelbagai platform yang melibatkan KPI. Dan saya rasa untuk tahun 2022 ni dia tak ada perubahan dengan apa yang kita letakkan pada tahun 2021. Mungkin pada tahun 2021 hari itu berlaku sedikit kekeliruan mengenai KPI ini sebab kita ubah dia punya penyataan KPI dan sasaran KPI. Tapi saya rasa pada tahun 2021 kita telah jelaskan dan alhamdulillah syabas dan tahniah diucapkan kepada semua institusi kerana semua institusi telah berjaya mencapai KPI 35% pensyarah bagi kursus teras bidang di institusi memiliki kemahiran industri. Jadi untuk tahun 2022 kita kekalkan tanpa perubahan sama ada dari segi OD dan sebagainya. Okey. Kemudian yang lain tu tak ada apalah. Okey, sekarang ni kita masuk kepada bab 3 Okey, bab 3 dia mula daripada 3.0 penubuhan JKPPBI. Okey, JKPPBI perlu ditubuhkan di setiap politeknik dan kolej tinggi yang mempunyai waran penjawatan sendiri dan merupakan PTJ. Okey, ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk politeknik dia tak ada masalah. Semua politeknik yang beroperasi sekarang dia mempunyai PTJ sendiri dan dia ada waran penjawatan sendiri. Bagi kolej komuniti pula, dia ada beberapa kolej komuniti cawangan yang sebenarnya menggunakan PTJ dan waran penjawatan dari KK Indo. Dan dalam kita punya senarai waran pula, kita ada satu kolej komuniti yang telah mempunyai waran penjawatan tetapi dia bukan PTJ, iaitu Kolej Komuniti Tuaran yang kita pada masa sekarang ni kita tangguhkan dulu pengoperasian dan pembinaan dia. Jadi bagi kolej komuniti yang berstatus cawangan, dia tidak perlu mengadakan JKPPBI sendiri. Okay, JKPPBI bagi KK cawangan akan duduk di bawah JKPPBI KK Indo yang menjaga waran penjawatan mereka. Okay, di peringkat institusi nanti, JKPPBI ini akan dikenali sebagai nama untuk contohnya DPO, dia akan menjadi Jawatan Kuasa Pembangunan Profesionalisme Berterusan Politeknik Ungku Omar. Di Kolej Komuniti Selayang, dia akan menjadi nama dia Jawatan Kuasa Pembangunan Profesionalisme Berterusan Kolej Komuniti Selayang. Okay, jadi setiap politeknik dan kolej komuniti memang saya cadangkan supaya buka satu fail lah untuk simpan semua dia punya minit mesyuarat dan sebagainya untuk JKPBI ni. Supaya nanti kalau ada audit, kalau ada sebarang benda pertandingan ke apa kita nak masuk, dia mudah ada. Benda tu dah ada dalam satu file. Okay, so saya teruskan kepada fungsi. Fungsi JKPBI ni ada dua lah, senang cakap. Okay, fungsi yang pertama untuk menyemak butiran pejawatan berdasarkan waran pejawatan yang sedang berkuat kuasa. Okay, yang ni mohon tuan-tuan dan puan-puan alert. Sebab waran ni dia selalu berubah-ubah. Dan waran dikawal oleh bahagian khidmat pengurusan BKP, JPPKK, bukan BKPK. Jadi, tolong pastikan pentadbir ISIS di institusi masing-masing dia dapat waran yang terkini. Okay, dan waran pejawatan terkini ini perlu dimasukkan dekat dalam ISIS supaya kita senang untuk menyediakan return pejawatan nanti. Okay, return pejawatan yang dihantar tu sepatutnya boleh di-generate terus daripada ISIS. Tapi apa yang berlaku, ada yang tidak update dekat ISIS, jadi dia jadi tidak teratur dan dia pergi buat benda lain. Jadi dia buat dua kali kerja.
ini akan menambah beban kerja lah sebenarnya. Dan yang kedua, masalahnya macam baru ni, bila kita menerima aduan yang terdapat kekosongan pejawatan yang tidak diisi sekian lama dan sebagainya. Bila kita semak dekat dalam ISIS, kita dapati bila kita nak hantar, kita tak boleh hantar satu-satu institusi. Kita kena hantar ke semua institusi kita. Kita kena di peringkat jabatan kita kena melihat secara keseluruhan. Jadi bila kita buka dekat ISIS tu, kita dapati ada setengah tu maklumat dia yang tidak tepat. Jadi kita kena buat pula satu proses tambahan. Kita buat download daripada ISIS tu dan kita mohon verifikasi daripada institusi. Jadi kerja tuan-tuan akan bertambah kalau dekat ISIS tu dia tak up to date. Jadi mohon kita adakan JKPPI ni untuk memastikan, untuk memberi peluang menyediakan satu platform rasmi kepada top management institusi untuk menyemak butiran pejawatan berdasarkan waran pejawatan yang sedang berkuasa. Dan satu lagi dalam menyemak butiran ini ialah dari segi kota pensyarah. Yang tadi tu semua skim semua pejawatan. Jadi kita cerita pasal pensyarah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tak pernah tengok waran dia keluar, dia turun secara lamsam. Contohnya di PSA PSA dia akan turun kat situ pensyarah grade flexi dari grade DH29 sampai ke DH54, dia akan letak satu figure. Contohnya 312. Ni contohlah, betul contohnya 312. Dia tidak pecahkan mengikut jabatan ataupun mengikut bidang. Kemudian institusi bila dia dapat waran ni, institusi boleh memecahkan waran tadi kepada bidang-bidang pensyarah yang diperlukan. Proses ini dinamakan proses pengagihan waran pensyarah mengikut kota jawatan, kota bidang. Yang ni saya rasa ramai yang tak tahu dan dia tak update dekat ISIS dan akhirnya dia akan komplain dekat jabatan, dia tak cukup pensyarah dalam satu bidang, tapi kita tak nampak benda tu tak cukup sebab bila kita buka ISIS, dia tak update kat situ. Ni sama juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tim UPP di bawah Dr. Setiawan pula, pegawai-pegawai dia, Encik Azmir dan Puan Nazihan, bila dia buat pergerakan untuk naik pangkat dan sebagainya, dia akan merujuk kepada kota ini. Mana yang lebihan bidang, mana yang kekurangan bidang dan sebagainya. Dan tim saya pula bila kita nak buat unjuran untuk kemasukan ataupun pengambilan PPPT baru untuk menggantikan mereka yang pencen, meninggal dan sebagainya, kita juga akan menggunakan data daripada sini. Jadi kalau kita tak update kat situ, kita punya maklumat yang kita buat perancangan berasaskan data yang tidak terkini dan tidak lengkap lah. So fungsi yang kedua JKPPI adalah untuk memutuskan keperluan latihan di institusi dan memantau prestasi latihan warga kerja. Dia ada dua benda kat sini. Satu, memutuskan keperluan latihan. Keperluan latihan ni macam ni. Yang ni dia melibatkan peruntukan kewangan sebenarnya. Bagi tenaga pengajar untuk DH, kita semua adalah tenaga pengajar TVET. Jadi duit latihan yang diperuntukkan khas untuk kita berada di Kementerian Sumber Manusia di bawah SIAS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan pensyarah-pensyarah ataupun semua warga DH kita di institusi untuk mengisi e-profiling. Kalau kita tak isi e-profiling tu, duit tak turun. Jadi dia akan bagi agihan kepada semua TVET institution berasaskan kepada data daripada e-profiling. Itu pentingnya e-profiling tu. Jadi kat sini saya rasa tim UPK ataupun Unit Pembangunan Kompetensi di bawah Encik Saiful akan sentiasa mengingatkan kepada institusi-institusi melalui PLPL ataupun PLPS supaya mengisi e-profiling tadi. Dan dekat jabatan pun kita kena isi. Kalau kita tak isi, nanti duit yang diperuntukkan kepada KSM untuk tenaga pengajar TVET, portion kita tak dapat.
Okey, itu yang pertama untuk keperluan latihan keperluan latihan DH, dan untuk keperluan latihan skim-skim lain kita menggunakan kita punya OE sedia ada. Okey, OE is operating expenditure ataupun ABM. Okey, kita bermula daripada rancangan Malaysia ke-11, kita tidak mendapat sebarang peruntukan pembangunan bagi tujuan latihan. Okey, untuk tenaga pengajar semua kena melalui KSM, dan untuk yang lain-lain kita kena gunakan ABM sedia ada. Okey, selain daripada itu, jabatan juga kita ada dapat dana lain untuk latihan yang khusus untuk 4IR di bawah MITI. Okey, yang ni nanti Cik Saiful akan terangkan melalui pegawai latihan PLPL dan PLPS masing-masing lah. Saya tak nak sentuh detail kat situ. Yang benda tu dia too operational. Okey. Yang 3.4 kita dah tengok tadi fungsi dia. 3.4 kita merujuk kepada terma rujukan JKP BBI. Okey, kita dah standardkan terma rujukan dia untuk JKP BBI. Semua institusi adalah pertama, menyemak kedudukan semasa pengisian pejawatan institusi berdasarkan waran pejawatan yang sedang berkuasa. Ini saya dah explain tadi. Yang kedua, menyemak dan memperakukan agihan waran pejawatan pensyarah mengikut jabatan akademik, program pengajian khusus dan bidang pengkhususan pensyarah. Ini pun saya dah explain tadi. Yang ketiga, memutuskan keperluan latihan warga kerja institusi termasuk pensijilan profesional. Okay, ini pun saya dah explain tadi. Yang keempat, memutuskan penjadualan pensyarah menjalani sangkutan industri. Okay, ni kita ada satu sesi khas petang nanti pasal SIP yang baru ni. Okay, yang ni pun dah jadi satu kegusaran, kerisauan apabila mereka terbaca semua pensyarah perlu menjalani sangkutan industri pensyarah selama sebulan secara kumulatif, sekali untuk setiap 2 tahun. Tak apa, jangan risau. Petang nanti saya akan explainkan secara detail pula untuk perkara ini. Kita dah ambil kira perkara tu dan kita dah buat perancangan. Okay, kemudian yang kelima, memperakukan senarai pegawai yang layak ditauliahkan sijil sangkutan pensyarah industri. Okey, ini pun sama. Nanti petang kita akan discuss. Yang keenam, memantau prestasi warga kerja menghadiri latihan dalam setiap tahun semasa berdasarkan sasaran yang ditetapkan. Okey, yang ni selalu jadi kekalutan lah, especially di akhir tahun apabila kita minta prestasi menghadiri latihan seperti yang ditetapkan dalam dasar latihan tadi yang 7 hari itu, dan sekarang ni 3 hari. Jadi sekarang ni kita buat JKPBI supaya ada wake up call ataupun kita boleh ada early detection system untuk institusi dia boleh tengok kalau ada pegawai-pegawai dia yang masih tidak ada latihan, dan action plan boleh dibuat untuk menyediakan latihan kepada mereka supaya sasaran tadi ditepati. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, menghadiri latihan ini adalah KPI untuk semua orang termasuk KSU. Jadi kalau institusi kita muncul sebagai tempat yang bermasalah, benda tu akan di spotlight sampai ke KSU lah. Dan YBM pun dulu dia melihat benda ni secara serius. Okay, saya sampaikan message daripada tim saya. Siapa yang tak ada link tadi boleh, siapa yang tak ada buku panduan ni tadi boleh download, tengok dekat chat, link telah dimasukkan dekat chat. Okay. Kemudian, okay, ni summary dia. Okay, kalau tuan-tuan malah baca panjang tadi, kita dah summary kan. Okay, ni fungsi dan terma rujukan JKPBI. Okay, bab 4. Bab 4, keahlian JKPBI. Keahlian dia, ni politeknik. Okay, dia berbeza sedikit antara JKPBI di politeknik dan di College Meti. Di politeknik, keahlian dia yang pertama, pengarah sebagai pengerusi. Okay. Kemudian timbalan-timbalan pengarah. Ketiga, ketua-ketua jabatan. Keempat, pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga latihan warga kerja. Lazimnya PLPL dah. Tapi ada setengah tempat dia ada buat lantikan dalaman.
untuk memantau dan menyusun latihan ni. Jadi tak kisah, ni atas pengarah. Okey, dan yang kelima, pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga perjawatan di institusi. Okey, lazimnya penolong pegawai takbir. Okey, dan mana-mana pegawai yang difikirkan perlu oleh pengurusi. Cantiknya, mudahnya, saya rasa lantik je semua ahli mesyuarat pengurusan di institusi sebagai ahli JKPBI. Dan kalau nak tambah ketua program ke apa ke, terpulang kepada institusi. Untuk nak meramaikan dan sebagainya tu terpulang pada institusi lah. Okay, tapi yang ni wajib ada. Okay, yang 6 pegawai ni kena ada lah dan dipengurusikan oleh pengarah sendiri. Okay. Pengarah politeknik perlu mengeluarkan surat lantikan rasmi kepada pegawai-pegawai yang dilantik dan menyatakan fungsi dan temarujukan yang telah kita lampirkan kat sini. Jadi copy paste lah nanti untuk surat lantikan mereka. Okey, untuk di college committee pula, pengarah college committee sebagai pengurusi, kemudian timbalan-timbalan pengarah, kemudian ketua-ketua program dan ketua-ketua khusus. Sebab di college committee dia tak ada ketua jabatan kat saya, tak banyak. Dia ada jawatan dia banyak ketua program lah. Okey, kemudian pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga latihan warga kerja, lazimnya kita panggil sebagai pegawai latihan dan pembangunan staf. Kemudian pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga perjawatan di institusi, pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan KK cawangan di bawah sesuatu KK induk jika berkaitan lah. Okay, dan mana pegawai yang difikirkan perlu oleh pengurusi. Sama macam poli tadi. Kita cadangkan kalau nak mudah, lantiklah ahli mesyuarat pengurusan sebagai ahli JKPPI. Okay, konsep dia lebih kurang macam JKPA, JPAC. Dia boleh menjadi salah satu, dia boleh menjadi macam mesyuarat pengurusan lah. Okay. Kemudian sama juga macam politeknik tadi, pengarah KK perlu mengeluarkan surat lantikan kepada pegawai-pegawai yang dilantik. Maksudnya kat sini setiausaha lah yang sediakan surat lantikan tadi, pengarah kena tanda tangan pengarah sebagai pengurusi untuk melantik dan nyatakan fungsi dan temarujukan yang dalam surat lantikan tersebut dan filekan surat surat pelantikan tadi. Dan kalau ada pegawai yang bertukar, pegawai yang naik pangkat dan sebagainya, buatlah surat lantikan baru untuk penggantian tadi. Okey. Pengurusi 4.3 pengurusi hendaklah melantik 2 orang setiausaha JKPPBI. Tugas dan tanggungjawab setiausaha adalah seperti berikut. Pertama, melengkapkan segala maklumat yang diperlukan sebelum mesyuarat JKPPBI diadakan. Yang kedua, mengeluarkan surat panggilan mesyuarat JKPPBI selewat-lewatnya 7 hari sebelum mesyuarat diadakan. Yang ketiga, menyediakan kit maklumat perjawatan dan latihan untuk diedarkan semasa mesyuarat. Keempat, menyediakan minit mesyuarat JKPPBI dan diedarkan kepada semua ahli mesyuarat dalam tempoh 10 hari daripada tarikh mesyuarat. Dan yang kelima, melengkapkan laporan isu yang memerlukan tindakan jabatan sekiranya ada. Okey, yang ni ada juga yang bertanya kenapa sampai 2 orang? Perlu ke 2 setiausaha? Jawapan dia perlu supaya kita tak nak membebankan pegawai. Dia boleh buat kerja bersama sebab maklumat yang diperlukan ni ada maklumat latihan dan ada maklumat perjawatan. Okay, dan ada juga maklumat pasal pelajar. Okay, jadi boleh bekerjasamalah antara 2 orang ni. Boleh bagi-bagi kerja supaya tidak terbeban. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika sesuatu berlaku, ada yang sakit, ada yang macam-macam lah. Jadi kita ada backup seorang lagi. Itulah kenapa kita letak 2 orang. Dan kita banyak menggunakan sistem untuk JKPBI ni. Dan setiausaha nanti akan diberi akses untuk menu JKPBI dalam ISIS. Okey, keahlian dia. Ni adalah summary kepada yang kita cakap tadi. Okey, sekarang ni kita masuk ke bab 5, mesyuarat JKPBI. Okey. Mesyuarat perlu diadakan 2 kali setahun. Mesyuarat bilangan 1 untuk setiap tahun perlu dibuat pada bulan Februari atau Mac. Bergantung pada institusi lah. Bila dia free. Between Februari hingga Mac. Bilangan 2 between Ogos hingga September. Okay, senang cakap bilangan 1 ni untuk dia tunjuk perancangan
bilangan 2 untuk semakan. Okay. Kalau dia dah buat perancangan, latihan dan sebagainya, okay, bilangan 2 kita tengok balik. So kita ada masa lagi. September tu kalau katakan kita nampak 50% daripada staff kita tak pernah pergi latihan. So tuan-tuan perempuan ada masa lagi 3 bulan untuk lengkapkan supaya mereka ni pergi latihan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dari segi return tadi. Memang return kena dihantar setiap bulan. Tapi kalau kita buat 2 kali check up kat sini, kita akan alert lah kalau ada perkara-perkara yang tidak betul. Okay. Dan kemudian 2 bilangan ini juga merujuk kepada 2 sesi semester pelajar. Jadi nanti kita akan nampaklah perubahan kepada bilangan pelajar mengikut semester. Okay, agenda dia yang pertama perutusan pengerusi. Ini macam meeting biasa, tak ada yang pelik. Pertama pengurusan pengerusi. Yang kedua mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Untuk yang kali pertama ni tak adalah. Okay, yang kedua di bawah agenda pejawatan. Setiausaha membentangkan dan memperincikan berkaitan return pejawatan institusi. Yang ni tak payah buat. Benda tu memang dah ada dalam sistem. Nanti buka dia akan tayang. Tapi kena update lah dalam ISIS tu. B. Pembentangan dan perbincangan berkaitan agihan pejawatan pensyarah mengikut institusi. Okey, yang ni saya jangka akan panjang sebab jabatan-jabatan kali ni ketua-ketua jabatan diberi peluang untuk melihat agihan pensyarah tadi. Jadi saya rasa tak semua institusi yang buat macam ni. Ada setengah institusi dia buat. Tapi ada setengah institusi dia tak buat. Jadi lazim banyak mesyuarat, sama ada mesyuarat WBL ke, mesyuarat ketua jabatan ke, mesyuarat semua kita dapat aduan cerita yang sama, dibangkitkan pasal pensyarah tak cukup, agihan yang tak betul dan sebagainya. Jadi kita kat situlah kita tubuhkan benda ni supaya benda ni dibentangkan secara jelas di peringkat institusi. Okey. Kemudian kita ada agenda jabatan. Pertama kita cek status pelaksanaan latihan tahun semasa. Yang ni pun sepatutnya dekat dalam ISIS dia akan auto. Kalau tuan-tuan perempuan update maklumat latihan tahun semasa tu. Okey. B, perancangan keperluan latihan tahun hadapan. Okey, kita dah buat dah untuk tahun hadapan, dia macam IBM lah. Kita buat dulu apa keperluan latihan yang kita perlukan. Kalau nak ikutkan, sepatutnya benda ni datang daripada masa kita punya staff isi LMPT. Okey, masa isi LMPT dia ada satu part tu latihan yang diperlukan pada tahun hadapan. Tapi biasanya dia tak berlaku macam tu lah sebab kerja tu remeh kalau nak tengok macam tu. Jadi terpulang pada pengarah ataupun kepada pengurusi JKPBI untuk nak merancang macam mana. Tapi yang penting apa yang dirancangkan di peringkat institusi dihantar kepada tim Cik Saiful, tim UPK supaya tim UPK dapat membuat rancangan pengagihan duit ataupun peruntukan dengan betul. Okey, C, status warga kerja menghadiri latihan dalam tahun semasa. D, status pensyarah bagi khusus teras bidang yang memiliki kemahiran industri pada tahun semasa. E, perancangan bagi memastikan pensyarah khusus teras bidang memiliki kemahiran industri. Okey, kemudian yang yang kelima, kita ada perakuan pensyarah yang melengkapkan sangkutan industri. Sila rujuk lampiran A. Okey, kita pergi lampiran A sekejap. Okey. Okey, lampiran A tu dia kena isi macam ni. Nanti tuan-tuan tengok. Saya ingatkanlah buku tuan-tuan tu. Dia institusi kena letak tarikh mesyuarat JKPBI bila. Okey, kemudian nama pegawai yang ada, nombor IC dia, tarikh pelaksanaan sangkutan industri. Okey, markah laporan teknikal, markah list, markah keseluruhan, catatan dan keputusan. Keputusan ni keputusan bersama. Lulus ke tak lulus orang ni. Nanti mulai tahun akan datang, mulai tahun ini, tarikh dia lepas ni SIP dia ada expiry date untuk 2 tahun dan tarikh sijil akan dikira daripada tarikh mesyuarat JKPBI ni. Okey, kat sini. So JKPBI ni 2 kali setahun. Jadi kita akan keluarkan sijil berdasarkan tarikh JKPBI dan tarikh dan sijil tadi akan valid tempoh dia untuk 2 tahun. Okey, kemudian saya sambung balik dekat atas tadi. Okey, kemudian yang ke-6 hal-hal lain lah.
Okey, hal-hal lain boleh boleh macam biasalah, macam mesyuarat biasa. Okey, kemudian 53 quorum bagi mesyuarat JKPPI hendaklah tidak kurang 50% daripada ahli JKPPI yang dilantik oleh pengerusi. Okey, maksudnya dalam meeting ni pengerusi boleh panggil sesiapa yang bukan ahli untuk hadir bersama. Tapi pengiraan quorum adalah tidak kurang 50% daripada ahli yang telah dilantik. Okey. Yang ni pun penting 5.4 minit mesyuarat JKPPBI perlu direkodkan dan diarsipkan di institusi masing-masing. Minit mesyuarat ini tidak perlu diklasifikasikan sebagai dokumen terperingkat. Tidak perlu Jangan klasifikasikan dia sebagai terhad, sulit, rahsia atau rahsia besar. Nanti jadi masalah. Dia jadi dokumen biasa. Oleh itu, minit mesyuarat ini boleh diberi akses kepada mana-mana pegawai atau pihak yang memerlukannya. Okey. So mesyuarat sini kita simpulkan, mesyuarat JKPPI bilangan 1 pada bulan Februari atau Mac. Okey, bilangan 2 pada bulan Ogos atau September. Quorum tidak kurang 50%. Okey, ni kita ada cerita sikit pasal SIP lah. Dia ada 2 buku kita keluarkan. Dasar dan garis panduan ada kat dalam buku yang kita akan terangkan petang ni. Dan format berlakuan yang saya tunjuk tadi kat lampiran A ada dalam buku yang kita tengah tengok sekarang. Okey, ini adalah KPI bagi setakat ini. Inilah KPI dia dan nampak gaya macam KPI ini dah agak stabil. Kita akan menggunakan KPI yang sama setiap tahun kot. Okey. So KPI ini ada pula dekat dalam buku yang dikeluarkan oleh BJK. Untuk tahun ni KPI institusi yang berkaitan dengan pensyarahan dan kembang industri, kalau saya nombor dia nombor 16. Dulu nombor 13. Okay, so BJK akan keluarkan kamus KPI macam yang contoh macam ni lah. Ni untuk tahun 2021 punya. Setiap tahun dia akan keluarkan buku ni. So tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk OD dan sebagainya di sini. So untuk tahun 2022 ni tiada perubahan OD kepada KPI kemahiran industri ni. Okey, bab 6 penyaluran maklumat. Okey. Kat sini saya sampaikan simple je. Minit mesyuarat tidak perlu dihantar ke jabatan. So tolong jangan hantar ke jabatan. Nanti kan bertimbun-timbun kami dapat, kami tak perlu. Simpan di institusi. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh memuat naik isu-isu penting yang diputuskan dalam mesyuarat menggunakan menu JKPPI. Yang ni saya tak explain lanjut lah. Ni nanti Cik Kamal akan tunjuk bersama dengan setiausaha. Dia ada cara dia supaya kita, apa yang kita buat memang hasrat kita tak nak membebankan institusi. Kita cuba buat yang terbaik supaya benda ini jadi benda biasa, berstruktur, tidak 2 kali kerja dan memudahkan semua pihak. Okey, ni kita dah highlight. Jadi menggunakan menu assist. Yang ni kita akan cerita dekat dalam taklimat ataupun latihan bersama setiausaha nantilah. Yang ni saya tak go through satu-satu. Okey. Jadi saya rasa taklimat saya berakhir di sini dan saya buka jika ada sebarang soal ataupun pertanyaan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan. Ada persoalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fazila daripada College Community SIK. Ya puan. Nak tanya, kalau saya tengok yang dalam tu dia ada sebut melantik SU 2 orang. Memang Betul. perlu 2 orang ke? Ya, macam saya cakap tadi. Okay, sebab kita pakai sistem. Kalau ditakdirkan, kita tak nak lah macam tu kan. Tapi kalau ditakdirkan setiausaha tu tiba-tiba collapse, sakit, meninggal dan sebagainya, jadi institusi akan menjadi masalah nanti. Dan benda ni berlaku sebelum ni, saya tak nak sebut institusi mana, berkaitan dengan EP. Jadi pengarah jadi masalah. Okay, kita letak 2 tu backup. Kalau ada apa-apa berlaku, ada seorang lagi dia boleh buka. Okay? Assalamualaikum. Salam. Okey, saya Muhammad Isyam dari KKTV. Sorry, siapa? Muhammad Isyam. Ya, Cik Isyam. Saya nak tanya macam kolej kami, kolej kecil. Bukan kolej
macam mana kami nak wujudkan ni, sebab ikutkan kalau kita tambah satu unit, kita akan jadi beban jugalah. Sebab kami pengarah 44. Okey. Tambah satu Kejahatan- unit. Mana unit nak unit untuk Syam, saya tak clear lah. Unit untuk apa tu? Dah terputus. Okey, betul ke saya? Kalau saya silap, saya jangka pertanyaan Cik Isyam ni, Cik Isyam beranggapan JKPPI ni adalah satu unit baru. Okey, macam unit staff ke unit apa? Sebenarnya bukan. Okey, JKPPI ni bukan satu unit baru. Kalau cuba tengok balik pada dia punya keahlian dan sebagainya. Tak kira grade, tak kira apa, semua institusi kena buat mesyuarat pengurusan kan? Tu benda wajib. Kalau ada pengarah yang tak buat mesyuarat pengurusan tu, kena buatlah. Kalau audit datang dan sebagainya, mesyuarat pengurusan wajib. Pengarah tidak boleh buat keputusan sendiri. Ada setengah benda tu. Dia kena buat keputusan secara informed decision. Melihat pandangan semua dan sebagainya. Kan macam saya cakap tadi, JKPPI ni boleh je dilantik menggunakan ahli mesyuarat pengurusan. Dia bukan unit. Dia tak ada unit baru. Dia sebenarnya macam mesyuarat pengurusan juga. Dia macam hari ni JPAK JKPA ni. Okey, mana ada unit JPAK, mana ada unit JKPA. Okey, kita ada unit aset di institusi. Sebenarnya unit aset tu pun kalau tempat besar, yang tempat kecil dia ada pegawai aset sahaja. Okey, kemudian sebab aset dia tak banyak. Okey, sama juga macam account. Kita tak ada unit account. Kita ada chronic account kalau tempat kecil. Lain kalau tempat besar, kita ada ramai W, kita ada W41 ke apa ni tak ada. Jadi dia bukan unit. Dia sebenarnya kita merasmikan ataupun kita formalisekan setup yang ada sekarang, ahli mesyuarat pengurusan yang ada juga, tapi kita anggap dia adalah jawatankuasa pembangunan profesionalisme berterusan institusi. Itu sahaja. Betul ke saya punya anggapan Cik Syam? Cik Syam ada lagi ke? Ya. Hello? Ya. Betul. Dengar ke suara saya? Dengar. Okay. Lebih kurang macam itulah maksud saya. Sebab kita kecil ni dia akan guna orang yang sama je. Yang tu yang jadi masalah sikit. Betul. Masalah kat mana tu Cik Syam? Kalau saya boleh tahu. Masalahnya dia akan guna lingkungan pesyarah yang sama juga. Sebab kita penjawatan tak ramai. Betul. Bila penjawatan tak ramai, kalau kita ada unit lagi dia tambah, ada muka yang sama juga. Okay, macam saya cakap tadi, kita dah ambil kira semua benda tu. Dia tidak ada penambahan kerja pun sebenarnya. Cuma dia penambahan satu jawatankuasa secara berstruktur. Dia punya minit mesyuarat. Ada setengah institusi, dia memang dah jadikan benda ni sebagai agenda dalam mesyuarat pengurusan dia. Jadi tak ada masalah. Tapi bila kita tanya-tanya, banyak juga institusi yang sebenarnya tak pernah bincang pun pasal kewangan, tak pernah bincang pun pasal penjawatan dan sebagainya dalam agenda latihan dalam mesyuarat pengurusan. Jadi bila benda itu tidak diminitkan, bila audit datang dan sebagainya, macam saya cakap tadi, dia tak kira grade. Semua ketua jabatan dia ada tanggungjawab dia. Jadi ini sebenarnya kita nak membantu pengarah, kita nak membantu ketua jabatan. Kalau audit datang dan sebagainya, perancangan dengan cara berstruktur telah dibuat. Itu saja. Nak tanyalah kalau macam situ server tu, kita kena admin dengan bahagian pengurusan juga ke atau macam mana? Terpulang pada institusi. Manakala kita nanti admin daripada admin satu ataupun dengan pesyarah satu okeylah kan? Boleh, tak ada masalah. Okay. Dan kalau macam institusi kecil, saya rasa kenal each other. Tak ada masalah. Dia ada pro and cons. Kalau institusi kecil, you all kenal each other. Mungkin ada satu pentadbir ISIS dan semua orang kenal dia. Tapi kalau di institusi besar, contohnya macam PUO, PSA, PIS, yang besar-besar ni, saya rasa satu poli tu tak kenal pun siapa PT yang uruskan ISIS. Jadi kat situ dia ada masalah sikit. Walaupun dia ramai, walaupun dia besar. Jadi dia kenalah bersyukur. Tapi kalau macam institusi kecil yang setakat ada 15 orang, 14 orang, saya rasa sepatutnya kenal kot siapa yang uruskan latihan, siapa yang uruskan ISIS. Macam itulah. Dia sebenarnya ada rasa terbeban sebab ada orang ada mengajar juga, kena jadi pegawai juga. Sebab tu yang kolej kecil ni akan rasa terbeban lah kolej kecil. Saya terus terang lah kata, saya pun rasa terbeban jugalah. Dengan
ada penjawatan lain lagi yang kita terpaksa buat. Okey, tu yang saya nak tanya. Beban dari segi apa tu Cik Hisham? Cik Sebab Hisham kami- bayangkan, Cik Hisham bayangkan ada laporan yang kena dibuat ke apa? Lebih kurang macam itulah sebab kadang-kadang nanti last dia akan balik pada PLPS balik sebab pengarah akan balik pada kami balik. Apa yang tak Okey. ada yang dibincang ni kan. Dia rasa terbeban jugalah yang dekat situ kan sebab kita kena mengajar 16 jam juga. Kadang-kadang macam Cik saya ni Hisham, terpaksa lebih pada 16 jam jugalah terpaksa mengajar. Sebab kuali Cik kami Hisham tak cukup. Cik PLPS. Hisham PLPS ya? Ya saya. Okey. Sebenarnya tidak ada penambahan apa-apa. Okay, cik, cuba tengok dulu nanti. Dia tak ada penambahan, dia tak ada laporan apa pun yang kena buat untuk JKPBI ni. Dia yang penting maklumat-maklumat dalam ISIS tu update secara berterusan dan insya-Allah benda tu ditayangkan. Dia in fact masa meeting pun nanti dia tayangkan apa yang ada dalam ISIS. Okay, staff kat ni KK mana Cik Syam? Cik Syam. KK Tasik Gelugor. Okey, KK Tasik Gelugor. KK Tasik Gelugor yang ada 2 kampus tu ya? Okey, staff kat situ sekarang ni berapa orang? Semua sekali 29. Pensyarah 29. 4 bateri 4 aircon. Okey, tak apalah 29 orang. Okey. Untuk pengurusan Sekarang ni sebenarnya kalau boleh kata macam tak ada pertambahan. Memang saya tergagap ni sebab saya nak fikir apa kerja yang bertambah. Saya tak nampak ada sebarang pertambahan. Minit dia pun very simple sepatutnya. Cik Hisham masuk tak dalam JPAT JKPA? Institusi. JPA saya tak diterlibatkan. Tak terlibat. Okey, mungkin tak perasan lah. Okey, sebenarnya benda ni dia macam JPAT JKPA. Dia tidak ada JPAT JKPA di institusi ni, dia biasanya ahli mesyuarat pengurusan juga. Dia tak ada pertambahan apa pun. Cuma sekarang ni PLPS mungkin dia buat laporan dan sebagainya dalam cara dia sendiri masing-masing. Bila buat cara masing-masing mungkin ada setengah maklumat yang terkurang, terlebih dan sebagainya. Jadi kita standardkan supaya maklumat yang perlu diketahui oleh pihak pengurusan institusi itulah yang kita letakkan. Okay. Dan JKPPI ni bukan tanggungjawab PLPS sahaja. Dia tanggungjawab pengarah. Okay. Assalamualaikum. Saya rasa saya faham lah apa yang Cik Hisham sebut tu. Nak kata tak ada pertambahan apa-apa pun, saya rasa bila kita ada satu jawatankuasa baru, of course akan ada pertambahan. Bukan tak ada pertambahan kerja apa-apa. Macam Cik Hisham sebut tadi untuk kolej yang kecil, kita akan hanya orang yang sama. Dia buat kerja apa pun balik-balik memang muka yang sama lah. Sebab macam kolej saya, kami hanya 23 orang. Kami punya kekuatan hanya 23 orang. Macam saya sendiri, saya adalah pegawai exam. Saya juga adalah pegawai PLPS dan saya juga adalah penyelaras akreditasi dan juga pegawai kualiti. Jadi saya rasa macam apa yang nak disampaikan tu bila kita nak buat jawatankuasa baru ni, kita akan ada meeting, nak kena keluar surat, nak kena buat minit. Ada benda lah yang bertambah. Macam itulah saya rasa yang Cik Hisham masukkan. Tapi bila dah ada ni, kita nak tak nak, kita kena buat lah. Itu je lah. Betul. Sebab kita ada mengajar lagi, itu yang akan ganggu kelas. Selalu budak ya, kita betul. ganggu. Sebab saya pun mengajar juga. Banyak meeting-meeting kita attend lah, kelas tertinggal. Okey. Macam ni lah. Kita ambil maklum dan kita try dulu. Okey, mesyuarat JKPPI ni nanti kita akan buat postmortem pula. Kita akan buat postmortem, kita akan tengok apa masalah dia. Kalau katakan banyak sangat masalah, kita akan cuba cari macam mana kita nak mengurangkan masalah tadi. Sekarang ni kalau kita berterusan macam ni, saya rasa tak habis. Benda belum berlaku lagi, kita duk argue sampai bila tak habis. Okay. Dan tolong dan cuba nasihat kepada, bukan nasihat lah, cuba tengok bersama, advise accordingly supaya kita jangan buat benda yang tak perlu. Kita buat benda wajib je dulu. Okay, cuba buat benda wajib je dulu, kita tengok dulu macam mana dan nanti kita akan ada postmortem. Kita akan tengok apa masalah dan apa isu yang timbul.
Dan sekarang ni kalau kita cakap awal-awal pun kita main agak-agak, saya pun main agak-agak, tuan-tuan dan puan-puan pun main agak-agak. So kita cuba dulu. Nanti kita detailkan part mana yang masalah tu, kita zoom kat situ, kita baiki yang tu. Okay kan? Okay, ada soalan lain? Selamat pagi Cik Naim. Selamat pagi. Saya Dr. Saw dari Politeknik Bagan Datuk. Ya. Cik Naim ada sebut berkenaan mesyuarat pengurusan. Okey, adakah mesyuarat pengurusan kita boleh sekalikan untuk mesyuarat jawatan kuasa profesional ni? Okey. Sebenarnya boleh. Macam saya cakap JPAK, JKPA, biasanya saya tak tahu ni amalan institusi lah. Okey. Macam ada setengah institusi, dia buat mesyuarat pengurusan ni sebulan sekali. Tapi bila time yang kena JKPA, JPAK ni, dia akan buat 3 mesyuarat sekali. Dia pendek mesyuarat pengurusan tu dan dia terus sambung JPAK, dia terus sambung JKPA. Sebab ahli yang sama. Okey, jadi dia mesyuarat pengurusan tu dia tak ada isu sangat lah. Dia just tengok yang dulu punya, minit ke apa, dah stop dan dia terus masuk JKPA, JPAK. Jarang sangat institusi dia pecahkan JKPA, JPAK ni dalam 2 hari berbeza. Memang tu amalan yang tidak berapa strategik lah. Okay, begitu juga dengan JKPPI ni. Boleh dimasukkan bersekali dengan mesyuarat pengurusan tapi dia 2 mesyuarat lah. Okay, mungkin buka sekejap mesyuarat pengurusan, tengok maklum balas mesyuarat lepas, lepas tu stop. Maksudnya agenda mesyuarat pengurusan pada bulan itu, umpamanya agenda mesyuarat pengurusan pada bulan itu adalah agenda JKPPI ni. Lepas tu buka JKPPI, mesyuarat, tutup. Boleh buat macam tu. Cuma minit dia nanti bukan dalam mesyuarat pengurusan yang akan datang lah. Minit dia pengesahan dalam mesyuarat JKPPI yang akan datang. Okay. So maksudnya mesyuarat pengurusan pada bulan Februari atau bulan Mac, salah satu tu dia membincangkan agenda item-item ini tadi. Itu yang saya kata macam untuk institusi sepatutnya dalam mesyuarat pengurusan ni dia akan bincang, dia tak lari, dia akan bincang isu kewangan, dia akan bincang isu perolehan, dia akan bincang isu staffing, aktiviti, program dan sebagainya. Sepatutnya mesyuarat pengurusan dia tak lari pada tu. Dan ada setengah institusi dia pergi buat mesyuarat latihan lain pula. Okay, mesyuarat latihan lain dia panggil pengarah dan sebagainya. Sekarang ni apa kita buat ni, kita satukan. Kita satukan mesyuarat-mesyuarat ni dalam satu mesyuarat dan sebenarnya kalau atas persetujuan pengarah, saya tak boleh cakap bagi pihak pengarah. Kalau pengarah bersetuju, pada bulan itu kita fokus pada JKPPI ni lah. Jawapannya memang boleh atas pengarah. Okay? Ada soalan lain? Terima kasih Cik Naim. Assalamualaikum. Okey, saya Zahra daripada Kolej Property Pasir Salak. Okey, saya nak makluman daripada pihak Cik lah. Jawatan kuasa JKPPI ini telah dimaklumkan kepada pengarah ke untuk Kolej Komuniti. Sebab untuk penubuhan unit baru atau jawatan kuasa baru JKPPI ni kita perlu maklumkan kepada pengarah dulu. Adakah PLPS yang perlu maklumkan kepada pihak pengarah ataupun daripada pihak Cik sendiri dah dimaklumkan ataupun ada surat turun berkenaan penubuhan JKPPI ni ke pengarah Kolej Komuniti? Okey, itu je soalan dia. Okey, jawapan dia kita telah emailkan. Jawapan dia kita telah emailkan kepada semua pengarah institusi pada 16 bulan 12 berkaitan penubuhan jawatan kuasa ini dan SIP dan panduan SIP. Sebenarnya untuk hari ini ni taklimat ni kepada pengarah sepatutnya, bukan kepada PLPS. Okay, PLPS sesi dia petang ni sepatutnya. Okay, sekarang ni sepatutnya kalau tuan-tuan dan puan-puan diminta masuk oleh pengarah, sebab pengarah ada JKPA ni, ada JPAK JKPA sekarang ni. Okay, kalau diminta masuk membawa topi pengarah lah sepatutnya sekarang ni, dan sepatutnya pengarah dah maklumkan. Benda ni telah diturunkan, penubuhan jawatan kuasa ini telah dikeluarkan surat pada 16 bulan 12 lagi. Dan sesi hari ini sebenarnya Cik, ya.
Maksudnya taklimat untuk pengarah belum dibuat lagi lah. Maksudnya surat sahajalah telah diturunkan. Taklimat kepada pengarah tak dibuat lagi berkenaan dengan jawatankuasa ni. Assalamualaikum Taklimat Puan. itu- Saya rasa pengarah maklum ni sebab macam saya masuk pun memang pengarah bagi tahu untuk gantikan dia sebab pengarah semua ada mesyuarat JKPAK. Macam apa nama yang disebut Cik Naim sebut tadi bahawa tadi email kepada pengarah dah maklum ni. Okey, macam saya cakap, kita dah hantar surat ini awal untuk taklimat kepada pengarah. Okey, sepatutnya yang masuk ni pengarah dan pemakluman kepada penubuhan jawatankuasa ni kita dah hantar bulan 12 lagi, 16 bulan 12 tahun lepas. Kemudian kita buat sesi jawara ni untuk pengarah. Tapi last minute pengarah ada meeting JPAK JKPA. Jadi kita teruskan juga sesi pembentangan ini. Sepatutnya yang masuk ini adalah mereka yang diwakilkan oleh pengarah institusi masing-masing. Jadi macam saya cakap tadi, sepatutnya siapa yang masuk ini pada sesi pagi ini, walaupun dia PLPS ke, dia pensyarah ke apa, pada hari ini dia memakai topi pengarah. Dia mewakili pengarah. So bukannya mewakili pensyarah ke apa. Untuk PLPS, untuk PLPL kita ada sesi petang ni pula. Yang tu kita akan go detail. Okay? Okey, Assalamualaikum Tuan. Salam. Saya Hasrul daripada Kolej Komuniti Pagoh. Selamat pagi. Ya. Okey, kepada semua ahli mesyuarat. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama kepada perkara 5.0 JKPPBR. Okey. Dilihat sini jumlah kekerapan untuk melaksanakan mesyuarat adalah 2 kali setahun. Adakah itu telah ditetapkan ataupun bergantung kepada institusi? Itu soalan pertama. Okey. Yang kedua, melihat kepada 5.2 agenda mesyuarat yang disebutkan, adakah perlu mengikut yang telah ditetapkan seperti dinyatakan ataupun boleh ditambah lagi? Okey. Terima kasih. Tuan, satu lagi Tuan, terlupa. Okey. Yang ketiga adalah seperti mana yang telah saya baca dan saya hadam, berkenaan dengan mesyuarat perlu dikemaskini di dalam sistem ISIS. Adakah betul ataupun tidak? Okey. Saya jawab. Terima kasih. Ya, sama. Yang pertama, 2 kali setahun. Betul, tepat. Memang kena 2 kali setahun. Ni buku ni telah di-endorse oleh jabatan dan ini adalah panduan. Memang kena ikut 2 kali setahun. Bilangan 1 pada Februari atau Mac sepanjang masa tu boleh buat. Bilangan 2 pada Ogos atau September. Okey, persoalannya boleh tak kalau saya nak buat 3? Jawapannya tak payahlah. Nanti kan tambah beban. Boleh tak saya buat 1? Pun tak boleh. Buatlah 2. Okey, itu jawapan untuk soalan pertama. Jawapan untuk soalan kedua, agenda ni. Okey, ni adalah fix agenda. Nak masuk benda lain? Boleh. Kalau benda lain tu biasanya dekat agenda yang akhir ni, hal-hal lain. Okey, maksudnya kita kena ni adalah agenda wajib. Kalau tak ada, tak adalah. Okey, maksudnya kalau macam yang bilangan 1 ni, pengesahan minit mesyuarat yang lalu, tak ada lagi. So, tak adalah. Lepas tu, kalau perakuan pensyarah yang melengkapkan sokatan industri, tak ada. So, skip. Tiada kat situ. Lepas tu, kalau ada benda lain yang ni nak bangkitkan, nak bincang apa semua, masuk ke hal-hal lain. Tak ada masalah. Okey, tu yang kedua. Dan yang ketiga, betul kita akan menggunakan ISIS. Semua pelaporan dan sebagainya boleh kita akan gunakan ISIS. Dan kalau nak baca-baca boleh tengoklah dekat dalam lampiran B ni. Tapi nanti Cik Kamal akan buat sesi khas untuk Situsa. Okey, kebanyakan benda kat dalam ni sebenarnya auto generated. Memang dah ada dalam ISIS. Cuma kena update lah dalam ISIS tu. Okey, ni saya tunjuk ni dia dah ada kat dalam ni. Okey, so saya rasa saya dah jawab soalan tadi. Ada soalan lain? Assalamualaikum Cik Naim. Salam. Saya Roslan daripada KK Rompeng. Encik Roslan. Merujuk kepada perkara 5.0 jugalah. Agenda 5.2 nombor 4B. Sekejap. 5.2 4B. 5.2.
5.2 4B. Perancangan kepelantan tahun harapan. Okey. Okay, tadi Cik Naim ada maklumkan yang ini kita akan tengok pada yang pengisian dalam LMPT tapi susah untuk jadi ada satu borang yang perlu kita hantar kepada Cik Saiful kan. Ya. So adakah borang tu akan diseragamkan ke ataupun dah digunakan sebelum ni ke macam mana Cik Naim? Ataupun kita just isi dalam ISIS melalui PLPS? Okey, sebenarnya untuk perancangan ni dia tak ada format. Perancangan ni maksudnya kalau tengok benda ni berkaitan pula dengan item sekejap item jadual 1 page 24. Okey. So kalau pergi page 24 agenda latihan, okey. Dia kita tak meletakkan, kalau tengok situ PLPS perlu menyediakan pembentangan bagi item B hingga E. So ni macam pembentangan biasa you all dengan pengarah je lah. Apa yang you all biasa buat? Nak pakai PowerPoint ke, nak pakai Word ke, apa ke, nak pakai borang yang you all hantar pada Cik Saiful ke, terpulang. Cuma yang dalam ISIS yang kita akan generate kat sini ialah yang warna biru tu. Statistik kaki tangan mengikuti latihan. Yang tu dia automatic dia generate daripada ISIS. So kita tak standardkan, tak nak bebankan you all. Tapi memang saya rasa semua institusi akan maklum kat pengarah apa cadangan latihan dan sebagainya. So sekarang ni bentangkan saja dalam mesyuarat ini dan kita minitkan. Okey, ni mungkin satu lagi yang ramai rasa nanti terbeban nak buat minit. Okey, biasanya amalan kita tak salin balik minit tu kalau ada pembentangan, kita jadikan dekat lampiran. Jadi kita cuma tulis itu PLPS membentangkan perancangan latihan seperti di lampiran B. So apa yang dia bentang tu kita lampirkan kat lampiran B. Kalau nak salin balik apa yang dia bentang tu memang banyak lah, memang makan masa. Okey? Jawab soalan? Bermaksudnya selepas dibentangkan tu yang perancangan keperluan latihan tahun hadapan tu adakah perlu dikemaskini dalam ISIS ataupun tidak? Tidak. Maksudnya perlu hantar Tidak ke perlu. Okey. Faham. Okey, maksudnya kat sini dia memudahkan tuan-tuan perempuan bila nak hantar ke Encik Saiful, pengarah dah tengok. Okey, ada juga yang berlaku, ada yang hantar ke Encik Saiful, pengarah tak tahu. Dan saya tak sebutlah institusi mana ke apa. Okey, dan ada yang pengarah datang dia kata seolah-olah dia tak tahu yang ada kena hantar benda-benda macam ni. Jadi sekarang ni kita tak nak tuding jari kat sesiapa, kita buat benda secara standard, kita bentang dalam mesyuarat yang ahli mesyuarat pengurusan, yang pengarah sendiri mempromosikan. Dan bila pengarah dah nampak, kita tidak meninggalkan pengarah lah. Bila pengarah dah nampak apa semua, kita pun benda tu kita jadikan kita punya panduan untuk kita punya latihan sepanjang tahun kita. Dan untuk cantiknya kita dah buat untuk tahun hadapan. Maksudnya kalau nak mudah, tahun depan punya kita dah buat tahun ni. Tu yang paling cantik lah. Jadi bila Cik Saiful minta, tak adalah kalang kabut. Benda tu dah ada dah. Kita readykan untuk tahun hadapan. Okey? Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum last sekali Encik Naim, maaf. Seterusnya saya nak sekadar mendapatkan sudut pandang saja, iaitu kalau saya lihat di sini dari segi SU, sebab isunya di sini di jabatan yang kecil, seperti mana rakyat maklum memang skop kerjanya agak besar lah di jabatan yang kecil. Jadi di sini kalau saya lihat dari segi pengkhususan kerja tu, kalau lihat pada di sini saya nampak adakah sesuai, saya cuma nak minta sudut pandang je lah adakah sesuai itu kita lantik di bawah pengendalian di unit pentadbiran iaitu perkhidmatan, dan yang kedua itu kita lantik kepada bagaimana pandangan tuan? Sorry, satu pentadbiran, satu apa? PLPS, pegawai latihan lah. Okey. Ni kalau saya jadi pengarah Okey, kalau saya pengarah institusi tuan, itulah yang saya akan buat. Okey, ni terpulang atas pengarah. Tuan-tuan, macam saya cakap, tuan-tuan dan perempuan yang masuk ke dalam meeting ini, ke dalam taklimat ini, saya rasa akan diminta advice kepada pengarah. Kalau saya
jadi pengarah, memang saya akan letak seorang SU dari kalangan pentadbiran sebab dia yang tahu pejawatan tadi. Pasal waran pejawatan dan sebagainya. Dan satu SU dari kalangan pegawai latihan. Okey, itu jawapan saya. Tapi bergantung kepada pengarah sebab ni adalah di bawah prerogatif ketua jabatan masing-masing. Okey, ada soalan lain? Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kuat sikit? Okey. Doktor, saya nak bertanya. Kuat sikit boleh? Saya tak dengar lah. Sekejap ya. Okey. Dengar ke? Tak berapa jelas. Okey, dengar ke? Boleh? Tak apalah, saya cuba dengar. Saya saya nak bertanya berkaitan dengan mesyuarat JKP PBI. Untuk mesyuarat ini ada yang kita kena key in ataupun kemaskini di ISIS. Okay, sistem ISIS. Ada time frame tak untuk tempoh masa untuk kemaskini semua keperluan di ISIS tersebut? Okey. So saya recap soalan sebab tadi macam halus sangat. Saya takut saya silap faham. Soalan dia ialah bila buat mesyuarat ni dia banyak bergantung kepada ISIS. Jadi kita kena update maklumat yang ada dalam ISIS. Adakah kita ada satu-satu time frame yang diperlukan untuk update maklumat tadi? Betul ke? Betul, Doktor. Okey. Jawapannya tiada. Okey, apa yang ditayangkan dekat dalam semasa mesyuarat nanti adalah live data. Jadi kalau kat sinilah pengarah nak check. Okey, kalau katakan maklumat dekat ISIS tu tidak diupdate, itulah yang keluar. Jadi sepatutnya kalau tak nak beban, ISIS ni perlu diupdate sentiasa buat jadual dia. Barulah tak terbeban. Tapi yang jadi beban tu bila kita tunggu, kita hold sekali nak buat. Memang sangat beban. Saya sendiri akui. Okey, jadi dia satu yang cuma tak ada dekat ISIS tu yang kena key in adalah bilangan pelajar mengikut kelas, mengikut program. Okey, kalau politeknik dia agak banyak. Satu politeknik mungkin ada 10, ada 12 program yang di-offer. Di College Community dia ada satu ataupun dua program sahaja yang di-offer. Kemudian dia kena dapatkan maklumat daripada HCP. Saya dah try hari tu, saya saya minta daripada HCP institusi mengikut format yang dia nak tu, dia orang boleh keluarkan dalam masa 5 minit itu je. Lepas tu kick in bilangan pelajar sahaja ikut semester dekat dalam format untuk ditayangkan nanti. Jadi kalau dekat politeknik saya try hari tu, the whole process bila dapat data tu nak kick in tu kalau ada 12 program lebih kurang 15 minit, 10 hingga 15 minit. Kalau dekat college community yang ada satu atau dua program lebih kurang 3 hingga 5 minit. Yang lain semua auto generated. Okey? Ada soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Kamila dari College Community Kuala Batas. Saya nak tanya, merujuk kepada 5.2 agenda mesyuarat item nombor 5, perakuan pensyarah yang melengkapkan sangkutan industri di lampiran A. Adakah lampiran 5 ini juga perlu dibuat kepada pensyarah yang menjalani LSI under SIAS? Ya. Yang ni nanti saya petang ni. Ni PLPS ke? Ya saya. Okey, ni petang ni nanti saya explain. Yang ni semua pegawai yang pergi sangkutan industri. Tak kira sama ada SIP ataupun LSI. Yang ni sesi petang nanti. Kita akan explain detail. Jawapannya ya. Terima kasih. Okey. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tuan, saya ingin bertanya berkaitan dengan item B hingga E itu. Faham saya bahagian itu dibincangkan di dalam mesyuarat pengurusan ataupun perancangan strategik di institusi.
Jadi mengapa perlu ditubuhkan jawatan kuasa ini untuk kata apa, memperhalusi lagi tentang perkara tersebut? Minta maaf ya Tuan. Tak apa, tak ada masalah. Ini siapa yang tanya tadi? Sorry. Saya Nur Hidayah daripada PLPS KKPG. Ada tulis benda dekat oh, ni ada satu soalan pun lebih kurang sama dekat dalam chat ni. Ni saya orang nak yang sama kan? Tidak. Okey. Saya Jawapan dia sorry. Ada apa lagi nak tambah? Tidak. Terima kasih. Okey, sama. Okey, saya menjawab kepada Puan Nur Hidayah dan juga yang daripada Puan Nur Azmah. Okey, Puan Nur Azmah pun tanya benda yang sama ni. Assalamualaikum, kalau tak ada apa-apa perubahan, apa keperluan nak wujudkan jawatan kuasa ni? Okey, jawapan dia untuk dua-dua benda ni ialah agenda ataupun perkara yang disebut oleh Puan tadi tidak standard dalam mesyuarat pengurusan. Bukan semua institusi buat benda tu. Kita tak ada satu standard format untuk mesyuarat pengurusan. Bagi pengarah yang berpengalaman, pengarah yang tahu dia buat benda tu. Tapi bagi pengarah yang tak buat, bagi pengarah yang tak perasan, dia tak buat benda tu. Jadi bila dia tak buat benda tu, sebenarnya kami kesian dekat pengarah, dekat institusi. Kalau berlaku audit dan sebagainya. Okey, jadi kita sebenarnya menyediakan platform ini sebagai platform rasmi dan kita guide macam mana nak buat. Dia sekarang ni, tu saya kata saya tak nampak dia punya pertambahan tu. Dia cuma shiftkan daripada apa yang ada selama ni dalam bentuk tidak berstruktur kepada bentuk berstruktur ini. Itu sahaja. Okey, dan kemudian saya nak menjawab juga kepada Puan Zai Hasra tadi. Saya rasa saya dah ni tadi. Saya rasa tujuan utama penubuhan jawatan kuasa ni, HQ perlu juga buat taklimat kepada pengarah. Okey, ni saya dah maklum tadi. Sebab pengarah ada cadangan sendiri. Okey, jangan risau. Pengarah-pengarah memang ada mesyuarat pengarah-pengarah. Okey, kalau pengarah dapati ada yang tak kena, ada yang menyusahkan, membebankan, nanti dia boleh bangkitkan dalam mesyuarat pengarah. Tapi bila nak bangkitkan, spesifikkan part mana macam saya cakap tadi. Janganlah cakap secara umum. Bila cakap secara umum, kita tak tahu part mana yang masalah, kita nak baiki tak boleh. Okey, kalau katakan masalahnya pasal pelaporan. Masalahnya kat pelaporan ni saya rasa tak perlu. Okey, kita bahaskan nanti. Kalau tak perlu, kita buangkan. Itu sahaja. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rozia daripada Politeknik Mekah. Dengar ya, Doktor ya? Ya, dengar. Okey, Doktor. Saya cuma ada satu soalan je sebab semalam saya dibaca berkenaan dengan ISIS untuk JKPPBI ni. Dimaklumkan cuma pengerusi dengan setiausaha sahaja yang boleh akses dalam menu tersebut. Cuma untuk di institusi kami, SU memang kami lantik 2 orang sebab kami ada 2 orang PT ISIS. Cumanya UAPL dilantik sebagai macam ketua lah bagi memantau perjalanan jawatan kuasa inilah. Jadi kalau hanya pengerusi di SU sahaja yang boleh akses menu tersebut, maksudnya UAPL macam saya sebab tak dilantik sebagai SU, saya tak boleh masuk lah. Jadi saya cuma nak bertanya lah, boleh tak dibenarkan untuk jawatan kuasa ini bagi akses kepada untuk menu JKPPBI ni kepada semua PLPL dan juga PLPS lah, tak kira sama ada mereka itu dilantik sebagai setiausaha ataupun tidak. Itu saja soalan saya. Okay, terima kasih. Okey, jawapan dia saya minta maaf, kita limitkan kepada 2 saja atas beberapa sebab. Yang pertama sebab security. Setiausaha dia boleh buat anything lah dekat dalam ni. Dia boleh ubah tu, ubah ni dan sebagainya. So daripada segi data security kita akan lock tu siapa yang masukkan data dan sebagainya. Okey, jadi kalau macam tadi saya suka seperti pandangan Encik siapa tadi saya tak ingat daripada College Committee mana tadi, dia mencadangkan 2 setiausaha ni datang, satu daripada pentadbiran dan satu daripada PLPS di college. Kalau poli saya cadangkan mungkin seorang setiausaha PLPL ataupun pegawai penyiasatan jabatan terpulang pada strategi unit latihan dan satu lagi daripada pentadbiran.
mungkin EO, mungkin pentadbir ISIS, mungkin apa, tapi orang yang tahu pasal benda tu lah. Dari cadangan saya macam tu. Untuk tujuan security of data. Bagi saya, betul kan kalau silap, maksudnya yang boleh akses tu 3 orang lah. Pengarah dan 2 SU tersebut. Betul, tepat. Okey lah. So bukan 2 lah, 3 lah. 3. Pengarah dia boleh tengok, dia boleh sahkan dan sebagainya. Sebab nanti pengarah kalau katakan dia outstation ke apa ke, kita dah capture maklumat-maklumat penting kat sini. Pengarah dia boleh buka ISIS untuk contohnya macam maklumat kaki tangan ke apa ke, dia ada meeting ke apa, dia boleh buka ISIS, dia boleh tengok kat menu ni, dia nampak benda-benda yang capture tadi. Begitu juga dengan pelajar. Dia boleh nampak dekat situ. Tapi pengarah dia tak boleh edit. Pengarah dia boleh tengok dan boleh sahkan. Yang boleh edit adalah SU. Okey? Ada soalan lain? Okey, ada satu soalan dekat chat. Bagaimana jika ada pertukaran setiausaha? Tak ada masalah, pengarah macam tadi gunakan borang yang sama, pengarah maklumkan, minta sign pengarah maklumkan ke kami akan buat pertukaran dalam sistem supaya SU baru tadi mendapat akses dan SU lama diblok daripada akses. Simple saja. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Saya boleh tanya? Nama saya Boleh. Intan dari Kolej Komuniti Tampin Negeri Sembilan. Saya adalah PLPS Kolej ini. Jadi dari apa yang saya faham tadi, saya tak dapat dengar penuh because tadi saya ada lari sekejap untuk taklimat peperiksaan. Bagi peperiksaan taklimat, so saya lari masuk sini balik. So saya dapat kerja yang tadi tu, maknanya SU ada 2, iaitu SU dari admin dan SU dari PLPS College Community berkenaan. Okey, dari segi PLPS dia jaga bahagian dia saja dalam sistem itu. Manakala SU yang admin dia jaga dia punya hal dalam sistem berkenaan. Betul ke? Atau apa? Sebab saya takut nanti disebabkan admin saya dekat sini dia sepatutnya jadi pembantu saya untuk hal-hal lain juga, tapi kadang-kadang benda tu tak jadi. Jadi ada tak macam break out atau perincian perincian yang PLPS jaga dalam sistem tu dan apa yang dijaga oleh orang-orang yang admin tu atau apa. Itulah soalan saya. Okay. Habis soalan dia? Okey. Untuk yang pertama tadi masuk terlewat keluar tu tak apa, jangan risau. Kita record benda ni. Nanti kita bagi link, boleh rujuk balik. Okey, untuk menjawab persoalan tadi, sebenarnya SU ni dia lebih memaparkan saja apa maklumat yang ada dekat dalam dekat dalam ISIS. Dia sebenarnya dia tak ada key-in apa-apa. Kalau puan adalah PLPS, puan kena buat kerja PLPS macam biasa. Tim puan kalau ada orang pergi kursus, update dekat dalam ISIS. Kalau puan update dalam ISIS, insya-Allah nanti bila meeting tunjuk dia keluar. Dia tak ada, bukannya tambah waktu tu, tak ada. Tu yang pertama. Dia link, benda tu dah siap link. Yang kedua, untuk pentadbiran tadi, sebenarnya pentadbiran ni dia tiap-tiap bulan dia kena hantar return pejawatan. So sama juga, benda tu sepatutnya dia update profile setiap kaki tangan dekat dalam institusi. Jadi kalau dia update benda ni berterus secara konsisten, nanti dia papar sahaja. Dia tak ada key-in apa-apa untuk pejawatan dengan staff tadi. Statistik staff dan sebagainya memang bulat-bulat keluar daripada ISIS. Yang tidak ada ialah pembentangan mengenai perancangan latihan. Yang tu adalah kerja PLPS, yang biasanya PLPS tunjuk kat pengarah. Ini tunjuk dekat dalam meeting jawatankuasa ni. Itu saja. Format kita tidak tetapkan. Okey, terpulang
terpulang kepada pengarah dan PLPS masing-masing lah nak buat format macam mana. Macam saya jadi saya ulang balik, nak buat PowerPoint boleh, nak buat gunakan, nak tunjuk form yang Cik Saiful minta pun boleh, terpulang asalkan pengarah puas hati. Okey. Cuma satu yang tak ada dekat dalam sini, yang tak ada dekat dalam ISIS yang kena key in sikit ialah bilangan pelajar mengikut semester, mengikut program. Yang tu macam saya cakap tadilah, kalau college community setakat 2 program, saya try hari tu dalam 5 minit siap. Kalau politeknik yang ada 12 program, 15 program, mungkin dalam 15 minit, 20 minit. Okay. Yang itu terpulang pada pengarah lah, dia nak suruh siapa yang isi. Okay. Tapi kedua-dua setiausaha ni, dia punya akses kepada menu JKPPI ni adalah benda yang sama. Okay. Macam mana nak uruskan mesyuarat tu terpulang kepada pengarah institusi masing-masing selaku pengerusi. Okay. Saya rasa itu saja jawapan saya. Ada soalan lain? Betul. Pada PNS, saya ucapkan tahniah lah sebab dia dipilih telah melaksanakan satu platform lah yang boleh membantu bagi semua manusia. Sorry, tak apa. Minta maaf, tak berapa clear lah. Macam bergema, macam ni. Pecah-pecah. Dengar tapi dia macam pecah-pecah sikit. Saya ucapkan tahniah lah sebab telah membuat platform untuk DPKK memang tahu pergerakan untuk dan juga tak jelas. Minta maaf, tak dapat tangkap langsung. Sorry. Saya rasa mic tu. Saya rasa mic mungkin ada problem. Okey, sementara Encik siapa tadi dia nak baiki, ada orang lain nak bertanya dulu ke apa ke? Okey, saya rasa ni Encik, ni daripada Politeknik Muazzam Shah. Ni Cik yang cakap tadi tu ke? Saya tak pasti. Saya dapat dekat chat ni, dia tanya, Assalamualaikum Doktor, dalam return pejawatan boleh ditambah mengikut grade. Saya tak pastilah apa soalan dia ni, saya tak berapa faham. Boleh Encik siapa ni? Sebab dia tak ada nama sini, dia tulis from Politeknik Muazzam Shah saja. Boleh perincikan sikit tak apa maksud soalan ni? Dia tulis sini, Assalamualaikum Doktor, dalam return pejawatan boleh tambah mengikut grade. Assalamualaikum Tuan, Doktor. Salam. Ya. Saya cuma nak bertanya, memandangkan di dalam buku panduan yang diberi ini terdapat satu bahagian iaitu tata cara penggunaan capaian yang baru berkenaan dengan JKPPBI ini. Adakah satu talimat khas kepada pegawai yang mengendalikan ataupun bagaimana? Sebab kalau lihat kan, kalau hari ini difahamkan khasnya ditaklimatkan kepada pengarah, saya rasa pengarah takkan melihat secara keseluruhan berkenaan tata cara penggunaan dashboard ni kan, betul tak?
Okey. Kendalikan Okey, oleh pegawai itu sendiri, iaitu SU itulah. Okey, saya jawab ya. Ya. Okey. Ni siap nak tanya, ni Encik daripada Politeknik Muazzam ke? Tidak, saya Hasrul daripada Kolej Pagu. Oh, Encik Hasrul. Okey, orang lain ni. Okey, first of all, sepatutnya taklimat ini kepada pengarah untuk melihat konsep, untuk melihat overall perjalanan JKPPI ni, menerangkan konsep dia. Dan hari ini kita akan belas kepada pengarah untuk pencalonan 2 setiausaha. Sekejap lagi lah, tengah hari ke atau petang kan kita akan belas kepada pengarah untuk mencalonkan 2 setiausaha daripada institusi masing-masing. Bila kita dapat pencalonan 2 setiausaha tadi, sahabat saya, Encik Ahmad Kamal, TP ISIS akan buat sesi, bukan taklimat, dia lebih pada latihan. Sesi latihan khas kepada SU yang dinamakan oleh institusi untuk menerangkan secara terperinci mengenai menu JKPPI tadi. Okay, jadi memang kita tidak berhasrat untuk menerangkan secara detail kat sini. Dia akan ada sesi latihan lain. Okay? Okay, dekat chat saya dapat sini boleh tambah pejawatan mengikut grade dalam sesuatu bidang agaknya. Ni mungkin dia membantu. Puan Nur Hidayah ni dia cuba bantu cek daripada Muazzam Shah ni tadi. Cek ke puan saya tak pasti. Sebab ayat dia tergantung tu. Okay, memang sebenarnya dalam written pejawatan tu ada. Kita ada detail sebenarnya. Dia grade berapa dan sebagainya. Tu yang saya kata sebenarnya tak ramai orang yang tahu macam mana menu kat dalam ISIS tu sebab dia ada akses yang terhad. Dan salah satu sebab kita buat jawatankuasa ni supaya pihak pengurusan institusi dapat lihat secara live dan secara berdepan apa sebenarnya yang ada dalam ISIS tu dan apa yang mereka boleh buat. Okay, so jangan risau. Yang benda tu insya-Allah memang ada dekat dalam ISIS tu. Okey. Ada soalan lain? Okey, ada satu. Okey, clear. Nanti semua atas keputusan pengarah macam mana nak buat jawatankuasa. Ya, betul. Kami cuma memberikan panduan, menggariskan prinsip-prinsip, best practices dari segi pengurusan, macam mana nak buat, tetapi bergantung kepada pengarah lah macam mana dia nak pengarah institusi, macam mana dia nak steer the boat, macam mana dia nak bawa kapal dia atas dia lah. Itu terpulang pada pengarah masing-masing nanti. Dan macam saya cakap tadi, kalau pengarah dapati ada masalah, menyusahkan dan sebagainya, boleh disuarakan dalam mesyuarat pengarah nanti secara terperinci. Okey, ada soalan lain? Okey, last call. Kalau tak ada, kita tangguh dulu untuk kita sambung sesi petang karang. Sesi petang sekarang kita bermula jam 2.30 untuk taklimat berkaitan SIP. Oh, ada masuk ni. Betul tu dalam muka surat 48 dinyatakan hanya bidang. Dicadangkan tambah grade jawatan. Oh, dia sebenarnya dia ada link tu nanti. Dia boleh buka. Tak apalah tu nanti tim Cik Kamal akan tengok cadangan pasal grade apa semua ni. Yang tu nanti SU kalau ada permintaan, benda-benda tu boleh dibuat lah, tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Okey, itu sahaja. Saya rasa tak ada lagi lah. Saya rasa pun macam dah tak ada soalan. Oh, ada benda masuk lagi ya? Okey, tak ada benda baru masuk. Okey. Saya rasa kalau tak ada apa-apa dah, kita siapa yang nak join balik petang ni, kita fix 2.30 untuk taklimat SIP, sangkutan pensyarah di industri. Yang tu boleh download daripada link kita, dia punya guys panduan, dan insyaAllah petang ni kita akan go through satu-satu macam sekarang ni lah. Mungkin yang tu makan masa sikit saya nampak sebab ramai benda tu agak teknikal. So
Ni ada kata minta share link recording kan. InsyaAllah kita akan buat edaran nanti. Link ni kita akan bagi link, recording ni kita akan bagi link. Kita akan hantar kepada pengarah untuk kalau nak tengok semula lah. Tak ada masalah. InsyaAllah yang tu kita akan buat. Okey, saya rasa macam ni. Kita stop dulu untuk sesi pagi ni. Okey, kita akan bersambung insyaAllah macam tadi pukul 2.30 petang sharp saya akan start taklimat. Tapi kita akan buka awal lah nanti. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Guna link yang sama? Ya, link yang sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam, terima kasih doktor. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Bye. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Salam. Doktor, Assalamualaikum.